Alright. Webinar kembali ke pangkal jalan. Alright. So, first macam biasa, siapa yang baru kat sini? Ada sesiapa yang baru di sini? Ada sesiapa yang baru? Siapa yang baru? Siapa yang baru? Sila komen siapa yang baru? Ada yang baru tak? Ada yang baru tak? Saya. Okey, tak apa. Yang baru, korang just follow rapat, follow apa yang Ustaz ajar dan jangan lupa buat homework. Okey? Faham? Sebab kita takkan berjaya kalau kita hanya boleh type faham tapi kita tak kerja tak jalan. Tak. Kita kena dua-dua kena jalan. Okey? Faham guys? Faham? Seorang je faham, yang lain dok faham ni. Alright. First time webinar Ustaz, sebelum ni study video kat YouTube je. Alamak, jam. Alright, tak apa. Okay, so let's go. So, first kali topik kita macam biasa lah. What is Forex? Guys, benda ni nampak apa macam simple tapi benda ni bermain peranan yang cukup-cukup besar. Forex tu apa guys? Forex tu apa? Forex adalah perdagangan. Perdagangan mata wang. Mata wang antara dua buah negara. Ini Forex. Forex adalah perdagangan mata wang antara dua buah negara. Contoh, kita ada USD dengan Jepun. So, pair tu bila digabungkan menjadi USD JPY. Ni contoh dia. Tapi tak penting. Bukanlah tak penting. Taklah perlu hafal ke apa. Yang pentingnya korang kena faham. Konsep perdagangan mata wang, kena faham benda ni. Apabila kita cakap tentang perdagangan mata wang, dalam aktiviti perdagangan ada apa guys? Ada apa? Ada aktiviti apa? Cuba beritahu. Dalam aktiviti perdagangan ada apa? Ada jual beli. So maksudnya ada buy, ada sell. Faham tak? Buy ni siapa? Siapa buy ni? Buy adalah buyer. Sell adalah apa? Sell adalah cepat tekan, jangan malas. Malas jangan trading. Sell adalah seller. Okey. Sekarang kan, Ustaz nak korang bayangkan. Bayangkan korang adalah seorang buyer. Pembeli. Korang bayangkan korang pergi ke pasar sekarang. Pasar yang ramai orang ni. Yang tengah nak beli satu barang. Katakan ikan. Korang nak beli ikan yang paling mahal ke ikan yang paling murah? Korang nak beli ikan yang paling mahal ke paling murah? Pejam mata dulu. Murah. Kenapa kita nak beli ikan yang paling murah? Kenapa? Berkualiti yang murah. Yes, itulah konsep dia. Kita nak beli pada paras harga yang terendah ataupun murah ataupun harga yang berpatutan lah. Betul tak? Betul? Okey, sekarang ni korang ni adalah seorang seller, penjual. Korang jual. Tak payah cakap. Memang orang tak ada orang yang nak jual untuk dia rugi. Betul tak? Mesti dia kalau boleh nak jual harga, orang kata ibarat harga Yahudiyah. Ibarat, betul tak? Kadang-kadang kita nak beli, dia ni jual harga Yahudiyah. Jual mahal tu lain. Jual mahal Ustaz mencawik tu lain. Itu lain. Okey. Kita nak jual pada paras harga yang apa? Tertinggi. Kita nak profit mah. Faham tak? Faham? Faham tak? Adakah korang faham? Sila komen faham. Ustaz nak tengok berapa ramai yang faham. Kita baru ada 85 orang, yang lain tak tahu kita buat kelas awal. Okey. So, bila kita contoh kita as a buyer, kita nak buy pada paras harga terendah ataupun murah. Kalau seller, kita nak jual pada paras harga yang tertinggi. Okey, layan duit withdraw. Mantap. Okey, contoh sini ada support and resistance. Price buat breakout. S, break R. Ustaz, kenapa buy dekat S? Kenapa buy dekat S? Why? Buy dekat S. Dekat support. Kenapa? Punca. Satu lagi jawapan dia. Nampak? Jawapan dia paras harga terendah. Kita nak membeli pada paras harga yang rendah. Paras harga yang paling murah. Faham tak?
Faham? Siapa yang faham, sila komen faham. Boleh 89 orang. Sekejap Ustaz bagi link kat public lah. Tak ramai. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Okey. Meriah nanti. Bagi meriah sikit. Alright. So, sama juga. As a seller. Cuba korang fikir. As a seller. Okey. As a seller lah. Sekarang ni, korang ni adalah seorang penjual. Kan? Kita penjual. Kita beli emas. Emas pula. Kita menjual emas. Mesti lah kalau kita jual emas ke, kita jual barang ke, kita nak jual pada paras harga yang apa? R, beri S, pullback. Kita nak jual pada paras harga yang tinggi. Sebab tu kita nak jual kat sini. Resistant. Sebab, why kita nak jual kat paras harga yang tertinggi? Sebab kita seller mah. Kita mesti nak untung. Kita nak jual pada paras harga yang paling tinggi kita boleh jual. Maksimum. Faham tak? Kita nak cepat kaya. Betul. Kita nak cepat kaya. Kita nak jadi, nak jual harga Yahudi sekarang. Nak jual harga yang tinggi. Tak kira lah. Orang nak kata apa pun, kita nak jual dekat paras harga yang tinggi. Okey? Faham? Kita nak pergi umrah balik hari, jangan. Nak beli Lambo, ya, betul. Okey? Faham tak? So, itu konsep dia. Okay, as a trader, korang kena faham. And then korang tak payah tanya, Ustaz kenapa Ustaz buy dekat situ? Kenapa sell kat situ? Sebab kita boleh fikir logik. As a buyer and a seller, kita nak jual pada paras harga yang terendah ataupun tertinggi. Faham? Faham guys? Faham ke tidak? Faham? Okay. Then, sekarang Ustaz nak masuk topik straight to SNR. SNR. Okey, apa itu SNR guys? SNR tu apa? V ni apa? V ni apa tuan-tuan dan perempuan sekalian? Wahai tuan-tuan perempuan sekalian, apakah V itu? V itu adalah support. Yes, V ni adalah support. Support ni apa? Support ni apa? Lantai. Betul, lantai. Support ni lantai. Paras harga? Paras harga apa? Paras harga terendah. Faham tak? Itu support. Itu support. Tempat bermula naik. Betul. Tempat bermula naik ni. V ni. Ni lah support. Contoh. Ni A. A ni apa? A ni apa? Harga paling sesuai nak beli. Betul. Ini resistant. Resistant. Resistant itu apa? Resistant itu atap. Benar. Lagi, apa itu resistant? Punca penurunan. Betul. Lagi, paras harga tertinggi. Yes. Paras harga tertinggi. Faham? Ni basic lah. Untuk yang baru. Okay, siapa yang baru, yang zero, okay, sila take note. Yang dah ada ilmu setinggi-tinggi gunung, korang santai. Kita masuk advance. Okay, faham? Peherok. Buat nota, ya. Buat nota, jangan lupa. Tempat lay sell. Betul. Lay lah di kawasan resisten ataupun support lah yang sebenar. Okay. Dalam SNR, okay, sekarang Ustaz tak nak cakap pasal SNR yang valid tak nak lagi. Ustaz nak cakap tentang support and resistance. Okay guys, korang kena faham. Support and resistance. Ini adalah resistance, ini adalah support. Guys, percayalah. SNR tak pernah berubah. Faham? SNR apa guys? SNR apa? Cuba tulis. SNR tak pernah berubah. Yes, never change. Betul. Inilah SNR. Price akan sentiasa bermain dalam kawasan kotak-kotak dia. Walaupun dia pergi meninggalkan line ni sejauh-jauh Gunung Kinabalu ke, setinggi-tinggi apa ke, dia akan sentiasa bermain dalam kawasan-kawasan SNR.
Faham tak? Contohnya, kalau kita ambil SNR tu, ini Ustaz bagi contoh. Okay. Contohlah, mari kita mark SNR dekat high time frame. Kita nak pair apa? Korang bagi satu pair, guys. Guys, bagi satu pair. Selain gold, please. Selain gold, please. GA. Okay, kita bagi GA. Ada orang minta GA. GA. Okay, GA. Okay, katakan Ustaz mark SNR ni dekat monthly. Okay. Sekarang ni jangan bercakap tentang SNR yang valid ke apa ke. Tak. Kita tak bercakap tentang SNR yang valid. Okay, korang nampak ni? Ada satu line SNR kan atas ni, betul tak? Ini apa? Ini apa, guys? Ini R. Ini apa? Ini apa? S, betul. Ini apa? Apakah ini? Ni. Apakah ini? R, betul. Bagus. Pantas korang. Ni apa? Ni? What is this? What is this? Mantap lah energy. Mantul lah. Alright. So, kita mark lagi. Ustaz nak tengok tunjuk korang. Korang tengok Ustaz mark semua line SNR je. Korang tengok Ustaz mark semua line-line SNR sahaja. Betul? Nampak Tak tipu Semua benar-benar belaka ya. Okay guys. Ingat balik ayat kita tadi. Ingat balik. Apa ni? Baca balik. Cepat. Pantas. Apa tu? Apakah ini? Type balik. Jangan malas. SNR tak pernah berubah. Okay. Korang tengok Ni. Kotak ni. Ustaz tarik. Tarik. Kotak ni Ustaz tarik. Kotak ni Ustaz tarik. Kotak ni Ustaz tarik. Kotak ni pun tarik. Tarik. Ni pun tarik. Ni pun tarik. Ini pun tarik. Ini pun tarik. Okay. Guys, apa yang korang nampak sekarang? Kita tarik. Tadi. Korang tengok Kita tarik. Kita ambil line sini. Semua daripada sini, betul tak? Betul? Adakah semua setuju? Kita ambil semua daripada sini, betul? Betul guys? Sila komen. Okay. Cuba korang tengok betul-betul Kenapa sampai sini price respect? Kenapa kita mark dekat sana tapi dekat sini price respect? Why? Respect. Kenapa guys? Kenapa? Jawapan dia apa? SNR tak pernah berubah tapi Minami berubah, betul. Itulah SNR. Faham? So kalau korang tengok dekat line chart, nampak dekat candlestick. Guys, inilah forex guys. Dia sentiasa akan bermain dalam kawasan kotak-kotak dia. Nampak? Cuba korang tengok betul-betul. Cuba korang perhatikan sedetik lebih. Nampak Cuba korang perhatikan. Nampak Sup. Nampak? Cuba perhatikan. Perhatikan betul-betul. Betul-betul guys, jangan tipu-tipu. Betul-betul please. Nampak tu? Nampak? Penat dah nampak. Nampak tak? Inilah permainan forex. Permainan kotak-kotak. Faham? Walaupun SNR tu jauh mana sekalipun, dia akan respect. Sebab itulah SNR. Alamak, dia tak nampak dah bila kotak tu jauh sangat. Faham tak? Siapa yang tak faham? Dan korang kena faham. Bila korang dah mark line SNR, bila korang dah dapat line SNR ni, korang akan dapat tahu permainan kotak-kotak. Price akan bermain dalam kawasan macam ni je guys. Dia akan main kotak atas, kotak bawah. Kotak bawah, kotak atas. Ni. Faham tak? Katakanlah sekarang ni dia pecah kotak ni. Dia nak pergi mana? Sekarang ni dia pecah. Dia nak pergi mana guys?
Dia nak pergi mana? Dia nak naik atas. Dia pergi atas sini. Kalau sini dia tak pecah, dia pergi mana? Kalau sini dia tak pecah, dia pergi mana? Bawah pula. Dia turunlah sini pula. Faham tak? So, ini konsep SNR. Konsep support and resistance. Tak kisah time frame mana. Time frame, high time frame better. Kalau lower time frame boleh. Cuma agak pening sikit nanti. Korang kena biasakan mark dekat high time frame dulu. Sebab kalau korang nak mark kalau low time frame, Ustaz tunjuk contoh Ustaz mark M5. M5 ke M15? M15 lah. Tidak M5 korang serabut nanti. Okay, cuba korang tengok Korang tengok betul-betul ni Ustaz mark. Ustaz mark sebelah ni je. Ni, sebelah ni je. Ustaz mark highest sini je, boleh tak? Ustaz tak nak tengok kat sana. Ustaz tengok sini je highest ni. Boleh tak? Boleh? Boleh tak boleh? Okay, korang tengok Ustaz mark sini je. Neneng, neneng, nampak yang support base. Nampak? Price akan sentiasa bermain dalam kawasan ni. Dia touch sini, dia naik sini. Dia pecah, dia pergi kotak ni. Dia pecah, datang sini. Dia main kotak ni je guys. Nampak? Nampak tak? Nampak? Ni contoh kalau dekat lower time frame lah. Tapi Ustaz tak prefer lah. Sebab lower time frame dia agak risky untuk korang trade. Okay, better kita fokus dekat high time frame. Sebab kita nak konsisten. Kita nak konsistensi. Okay, contoh kan. Okay, Ustaz tunjuk satu contoh Satu contoh. Ini untuk siapa sini dia suka layer? Siapa sini dia suka layer? Siapa sini suka layer? Bukan maksudnya bukan layer bila maksudnya kita buy, contoh buy, lepas tu bila naik dia nak buy lagi, bila naik dia nak buy lagi kat atas. Bukan dalam zone. Ni lagi naik lagi layer. Siapa yang suka? Oh, tak suka. tak Ustaz, ikuti tak cukup. Okey, saya tak suka, tak reti. Okey, saya tunjuk contoh satu je. Okay, katakan ni support kan. Ni support kan, tadi support kan. Okey. Korang tengok Okey, kita mark first left punya resistance je ni. Resistance betul tak? Ni resistance kan. Okey, tengok kita mark kat sini je. Mark resistance ni, dia naik, mana resistance? Dia naik, mana resistance? That's all. Kalau korang nak mark ke M1 pun boleh tak? Tapi bahaya lah. Ustaz tak nak ajar korang benda-benda yang membahayakan jiwa dan raga korang. Sebab M1 lagi serabut ni. Tengok M5 pun dah tenang sikit. Ni. Sini. Lepas tu sini. Lepas tu mana lagi? Sini. Nampak? So katakan first entry tu kat sini. Katakan second entry tu sini. Third entry tu sini. Fourth entry tu sini. Ni contoh. Pakai kotak kehidupan. Betul. Ni kotak kehidupan. Follow margin. Betul. Faham tak? Ini contoh daripada SNR tak? Daripada SNR. Okey, contoh kan. Dia macam ni tau. Dia macam ni. Bila price tu tengah turun, korang mark support. Kalau price tu tengah naik, korang mark setiap resistance ni ada. Kita ambil ni daripada bawah ni. Okey. Sini lowest, betul tak? Guys, sini lowest, betul tak? Sini lowest. Betul? Betul guys? Betul? Betul lah tu pun tidak. Okey, so kita mark setiap resistance yang dia buat. Okey, contoh sini ada resistance. Lepas tu dia buat sini resistance. Lepas tu dia buat lagi sini resistance. Lepas tu dia buat lagi sini resistance. Lepas tu mana lagi? Dia buat lagi sini resistance. Ustaz mark resistance je. Lepas tu dia buat lagi sini resistance. Nampak? Lepas tu dia buat lagi sini resistance. Nampak? Ada sesiapa nampak? Ini contoh dia lah. Ini permainan SNR. Ini dipanggil SNR ya. Support and resistance. Sebab macam ni kalau price tu nak naik, dia akan sentiasa kembali ke pangkal jalan dia. Ni. Contoh. Dia nak naik. Okay. Dia naik. Dia turun balik sini. Dia naik. Dia turun balik sini.
Dia naik, dia turun balik sini. Ni maksud dia. Faham? Faham tak? Kena mark body ataupun shadow. Ni mark kepala, nak mark satu candle pun boleh, nak mark shadow ni pun boleh. Nak mark shadow ni saja pun boleh. Depends lah pada time frame. Faham? Ni contoh SNR. SNR. Okay? Perok, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Ada warga Indonesia di sini, warga Indonesia. Ayo, salam serumpun. Komen yuk, komen. Saya Pak, ini bukan, ini bapak betul. Okey, mantap. So, ayo kita teruskan. So, nampak? Okey, satu lagi. Ada orang yang, siapa kat sini guna trendline? Siapa kat sini guna trendline? Siapa kat sini guna trendline? Trendline pun sama ke? Bila korang guna trendline, bila kita combine dengan apa nama? SNR, dia akan dapat trendline tak? Nampak tu? Sambunglah sampai penghujung dunia dia. Tu contoh. Kalau sell, tu trendline sell. Nampak? Faham? Trendline volume, itu lain. Itu jangan. Faham tak? Ni untuk SNR lah. Ni untuk SNR. Mostly Ustaz tunjuk kebanyakan untuk SNR. Faham? Faham guys? Ada orang, dia mark SNR guna big movement. Ada orang, contoh lah dekat Google kan. Contoh lah, Ustaz ambil H4 lah. Contoh ni contoh. Ustaz ambil H4 contoh. Ada orang, dia mark just kepada big movement. Contoh macam ni. Okay, korang tengok Sini ada big movement tak guys? Sini ada big movement tak? Ini ada big movement tak? Big movement tu maksudnya pergerakan dia besar tau. Yang kecil-kecil macam ni kita tak nak ni. Kecil-kecil macam ni tak nak. Ni tak nak. Kita nak ni. Pergerakan besar tu kita nak. Ada orang dia mark SNR based on big movement. Contoh macam ni. Ni ada big movement. Ni ada big movement. Ni Ustaz tunjuk contoh ya. Contoh. So sama tak? Bila kita tarik, dia ada kat level-level SNR dia. Ni ada big movement. Ni ada big movement guys. Ni atas ni ada. Ada big movement. Ada tak? So ni pun ada big movement. Contoh. So ada orang mark SNR based on big movement. Salah? Tak salah guys. Tak salah. Tapi kalau korang tanya Ustaz seorang trader yang mark SNR based on SNR yang apa? Ustaz seorang trader yang mark SNR yang valid. Kalau dekat daily lah. Okay, kalau dekat daily Ustaz akan mark dekat SNR yang valid. Okay, faham? SNR tu apa? SNR tu support and resistance. So SNR yang valid tu apa? SNR yang valid. Okay, Ustaz tunjuk. SNR yang valid. Korang boleh pakai di daily or weekly. Okay, faham? Faham tak? Ada second movement, betul. Pandainya semua ni. Ni resistant. Betul tak? Ni resistant, betul? Betul guys? Betul? And then, ini first movement dia. Pergerakan pertama. Turun. Betul? Okay. Apa itu second movement? Dia ada ni. Pergerakan kedua. Turun lagi. Dia break bawah ni terus. Ini dipanggil second movement. Bila ada second movement, automatic resistance ni Ustaz akan ambil dia sebagai resistance yang valid. Faham? Dia mesti ada satu movement, ada dua movement, macam tu. So, resistance ni Ustaz akan ambil dia sebagai resistance yang valid. Faham? Ustaz,
Kalau dia second movement, dia break support sebelum cuma tak besar pun. Dikira ke? Better ambil yang besar macam ni. Kan senang. Kalau macam ni, aduh, tak ikhlas. Tak ikhlas. Kita nak yang solid. Sebab kita sekarang nak kejar ni. Consistent. Kita nak kejar consistent. Okay? Kita nak kejar consistent. So, kita nak yang the best. The best of the best. Faham? Nak yang ada momentum. Betul? Contoh Ustaz lukis korang supaya korang faham. Okay guys. Adakah ini big movement ataupun pergerakan dia kecil-kecil biasa-biasa? Biasa. Okeylah, biasalah, bukan big movement. Ini big movement tak? Adakah ini big movement? Yes, ini pergerakan yang besar. Boom, nampak? Adakah ini big movement ataupun tak? No. Yeah, this is no. Good. Adakah ini big movement? Yes, good boy, good boy. Yang lain korang cari sendiri. Tu contoh dia. Faham? Faham tak? Faham tak guys? Ustaz, kalau ada big movement tapi tak ada second movement, boleh ke? Aduh, tak boleh lah. Contoh kan, Ustaz tunjuk ni. Okay guys. Cuba korang tengok Ustaz tanya korang Ini. Big movement tak? Ni, resistor ni. Resistor ni big movement tak guys? Ni. Big movement tak? Bos, kenapa pecah? Kenapa pecah? Kenapa pecah? Kenapa pecah? Sebab bukan SNR yang valid. Okay. Dia tak cukup gangster. Dia tak ada second movement. Betul. SNR yang valid ni kita ambil bukan untuk set up tapi SNR yang valid ni kita ambil untuk menentukan direction. Korang kena tahu. SNR yang valid kita mark untuk menentukan direction. Faham? Faham tak? Kita ambil dia sebagai direction. Kita mark sebagai direction. Orang tanya, gua nak pergi mana? Tengok SNR yang valid dia kat mana. Faham? Faham. Bagus. Ustaz, saya nak mark kat weekly, boleh tak? Saya nak mark kat monthly, boleh tak? Saya nak mark kat daily, boleh tak? Terpulang guys. Tapi kalau korang tanya Ustaz, korang nak guna SNR valid, gunalah di daily. Contoh macam ni, daily, SNR valid. Lepas tu, cuba korang check nanti Pandai-pandai cari Ni, nampak support yang valid. Lepas tu mana lagi? Wait. Ni pun, ni sama. Okay. Resistor atas ni guys, valid tak? Ni, resistor atas ni, valid tak? Bagi contoh kat chart. Ini chart ni. Ini chart valid. Resistor ni valid tak? Ni, valid tak? Bawah ni. Valid ke tidak? Valid ke tak? Valid guys. Ke tak? Sup. Valid ke tak? Aduh, valid ke tak guys? Pening Okay. Resistor valid, cuba tengok balik. Dia mesti break apa? Ni, dia mesti break apa ni? Dia mesti break apa? Dia mesti break support sebelum. Contoh macam ni kan. Break. Resistor ni valid tak? Valid tak resistor ni? Faham? So, resistor tu valid tak? Kita mark support ni. Ni support. Dia break tak support tu? Alamak. Dia break tak? Break bos. Ini line dia. Dia break. Tu dia break. Okay. Nampak?
Dia break. Okay, dia break. So, resistance ni adalah resistance yang valid juga. Faham? So, bila kita buy atau kita sell, kita boleh lah entry TP dekat kawasan ni. Contoh korang buy dekat SNR yang valid dekat ni katakan korang buy. Sini SNR yang valid kan? Sini, korang buy kat sini. Ni. Sini SNR yang valid. Ada second movement. Katakan korang buy kat sini. TP korang kat mana? 1, 2. 1 ke 2? TP korang kat 1 ke 2? TP mestilah yang dekat nombor 1 dulu. Jangan tamak, bos. Jangan tamak. Okay? Tapi jangan tipu. Korang sampai sini pun dah close. Okay? Faham? Faham? TP3 SL open. Takut. Betul. Tak apa. Normal. Itulah trading, guys. Trading ni adalah permainan emosi. Korang kena tahu tu. Trading adalah permainan emosi. Manusia yang tak ada apa? Yang tak ada emosi, dia bukan manusia. Dia tak normal. MDA tak? Ustaz tak trade pakai MDA. Okay? Sebab account real. Sebab account real. Kalau account dia mau mampus lah. Tak ada emosi. Okay. Alright. So next. Sekarang kita dah tahu tentang direction. Betul? Sekarang kita dah pass ke tak pass pasal direction? Kita nak tahu direction based on apa? Based on apa? Tuan-tuan dan perempuan. SNR. Okay. SNR valid. Okay. Habis? Settle? Kita dah settle betul? Pasal direction? Okay. Kita dah settle? Okay. Settle. Sekarang, katakan kita masuk dekat setup. Kita dah tahu direction. Dia nak naik. Katakan kita dah dapat line. Resistance and support. Katakan price dekat sini tengah nak turun. Kita nak fokus apa? Kita nak fokus untuk sell. Tapi setup apa kita nak buat untuk sell? Apa yang kita nak buat untuk sell? Cari setup sell dia. Yeah. Setup breakout. Kita carilah setup breakout. Okey, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, ini Ustaz tunjuk dekat korang setup breakout Ustaz. Okey. Boleh? Boleh tuan-tuan dan perempuan? Boleh ke tak boleh? Okay. Now, I show you guys. Ni breakout sell. Boom. Ada R, break S. Guys, sekarang ni, Ustaz tanya korang. Support, nak membentuk support ni, perlukan order tak? Perlukan big order tak? Perlu ke tak perlu? Perlu ke tak perlu? Cuba korang fikir. Forex ni adalah trillion market. Big player trade, banker besar trade, bank besar dunia trade, negara-negara pun trade. So, setiap support ataupun resistance memerlukan order yang besar. Barulah dia boleh membentuk support resistance tu. Lot Billis tak boleh. Korang kena tahu. Account 0.01 tak boleh membentuk V ni. Tak boleh. Tak jadi apa. Kita kena follow je apa yang big player bagi. Okay? Sebab kita ni bukan account kecil. Kita berudu lah guys. Berudu. Okay? Kita berudu. Okay. So, korang kena faham. Nak membentuk support ni perlukan order yang besar. Faham tak? Okay, perlukan order yang besar. So, tapi sekarang, cuba korang fikir. Ada apa dekat R ni sampai boleh pecah semua order-order besar tu? Ada apa kat R ni yang boleh pecahkan? Sini ada order besar, sini ada order besar, sini ada order besar. Apa ada kat R ni yang boleh pecahkan semua RS ni? Apa ada? Apa yang ada?
order yang lagi besar. Faham tak? Order yang lagi besar. Sebab tu kita kena faham. Dah lah kita ni account 10 USD, 30 USD, 50 USD. Kita follow je big player tu. Okay. Pull back. Sebab tu Ustaz selalu bagi korang set up sell dekat sini. Faham? Faham tak? Faham tak? Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Adakah korang faham? Faham. So, sama juga bila kita nak buy. S, break R. Mak, nak bentuk resistor ni perlukan order. Tapi support ni dia boleh pecahkan order ni semua. Okay. Pull back. Sebab itulah kita nak buy ke S. Faham? Faham ke tak? Tapi tak ada sekemua. Ni setup. Bukan kita nak cari direction. Kita tak cari direction. Direction kita dah cari awal lah untuk second movement. Ni SNR valid kita cari direction. Kita dah cari awal dah. Buat apa kita nak cari second movement kat sini? Tak. Kita sekarang kita dah tahu direction. Direction nak naik ataupun nak turun. Okay, direction nak naik. Nak turun. Direction nak turun. So, kita nak cari setup breakout sell. R, break S, break S, break S. Pull back, kita nak sell. Dia tak perlu second movement sebab kita dah tahu direction. Faham? Faham ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sila komen pantas. Okey. Okey, ngam. So, itu untuk setup breakout. Bila price dah sampai, barulah kita fokus untuk kita nak sell dekat kawasan ni. Faham? Faham tak? Tapi cepat dan laju sangat. Apa yang cepat dan laju sangat tu? Okey. Satu lagi. Katakan kita nak sell. R, break S, betul? Kita nak sell. Tiba-tiba, pecah. Kita nak sell ni. Ni, kita nak perhabis ni sell. Pecah. Pullback, dekat sini kita buat apa? Guys? Dekat sini kita buy. Faham? Ustaz, boleh tak cari direction di H1 dan entry di M5? Tak. Ustaz hanya cari direction di time frame apa, guys? Ustaz hanya cari direction dekat time frame apa? Time frame besar. Sama ada monthly, or weekly, or daily sahaja. Ustaz tak cari direction dekat H1. Faham, guys? Faham ke tidak? Faham ke tidak? Ustaz, kalau kita mark breakout, order sebelum nak pull back tu, dia dah buat breakout baru. Macam mana? Kita tunggu je lah breakout mana dia datang dulu. Faham? Bagus. Tapi ada satu. So, apa lagi ya? Contoh ni tunjuk kat ni. Nanti orang kata, Ustaz lukis boleh lah. Cuba tunjuk kat chat. Okeylah. Ana tunjuk dekat Ana punya chat lah. Okay, guys. Sekarang kan, semua orang tahu kan, gue nak fly kan. Salah satu dia sebab perang lah. Rusia tu nak perang dengan apa? Lupa lah. UK ke Ukraine? Ukraine lah. Ukraine. So katakan lah, semua orang dah tahu lah, gue nak buy. Okay, so kita carilah setup breakout buy. Setup breakout buy, hanya ada ni je. S, break R, pullback nak buy ke S. Ataupun R, break S, break nak buy dekat R. Faham tak? Itu je. That's all. Faham? Faham ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ni je untuk buy. Okay. So, kita fokuslah. Okay, katakanlah ni higher time frame. Nampak? Apa yang korang nampak kat sini?
Faham dah mudah cara Ustaz. Terbukti. Oh, terbukti. Bukti kukuh ke tak kukuh tu? Okey. R, beri S. Betul tak? Betul? Kita kat sini, Mak. Perhabis. Faham, pecah. Kawasan ni kita mark untuk apa? Buy. Pullback kita bayar. Sok, pecah. Faham? Faham tak? Okay, kat sini dah buy. Okay, buka H4. Tak payah buka H4 lah. H1 entity ke semua ada. Okay lah, Ustaz tunjuk entity lah. Entity. Ustaz tunjuk korang dekat line chat ni. Okay guys. Ini daripada lowest lah. Ini lowest Okay. Dekat sini, S. Lama. S, dia break 1R ke 2R? Support ni. Dia break 1R ke 2R? Dia break satu je tuan-tuan dan puan-puan. Dia break satu je. Sampai sini dia tak break pun. Pak, order dia tak ada. Habis. Faham? Yang ni, yang kedua ni, dia break berapa R? Sini ada R. Sini ada R. Berapa R dia break? Dia break 2R. So, kita fokuslah kawasan ni untuk kita buy. Faham? Perok. Faham ke tidak? Faham. Bagus. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. So sekarang cuba kita belajar. Kita S break R. Cuba kita tengok. Sini pun ada S break R. Betul. Sini pun ada S break R. Tak tahu belah sana. Ni, sini pun ada S break R. So kalau pullback possible lah kita nak buy kat sini. Sini ada tak? S break R. Ada tak? Ada tak? Ada. So pullback buy lah. Nampak oh. Lepas tu sini pun ada tak? S break R. Ada tak? Ada kan? So sini pun ada lagi. S break R. Pullback cari buy. Ni. Ada tak? S break R. Ada tak ni? Ni. Ada tak? Ada tak? Oi, tidur ke? Ada. So ni contoh-contoh dia. So contoh ni kan. Mak. Lepas tu mana lagi ni? Tadi mak. Mana lagi ni? Mak. Mana lagi? Mak je. Kalau dia datang. Atasnya sudah datang. Okay, saya tunjuk. Sini. S break R. Dah collect. Sini. S break R. Tak ambil. Dia sampai sini je. Tak apa. Tak ada rezeki. Sini. S break R. Dah ambil. Bagus. Sini. S break R. Dah ambil. Bagus. Nampak? Kiranya kalau break zone bawah masih boleh tunggu buy. Kalau dari sini dia buy masih boleh tunggu. Okay, kalau dari sini dia buy masih boleh tunggu. Kalau dari sini dia tak ada buy memang bye-bye. Faham? Kalau dari sini dia tak ada buy memang bye-bye. Okay. Semua time frame boleh pakai lagi. Tak, Ustaz hanya pakai. Ustaz lebih fokus kepada higher time frame sebab Ustaz nak fokus kepada quality setup. Quality setup contoh macam ni lah. Apa yang korang nampak kat sini? Ni. Apa yang korang nampak? Kita buka line chat kan. Ke korang tengok MGT H1 lah nampak clear. M15 ni M15 pun nampak clear tak? Ni, apa yang korang nampak kat sini? Ni, R, break S. Nampak? Pullback boleh sell tak?
Boleh sell tak? Boleh sell tak? Boleh. Sebab tu kita nak fokus buy or sell dekat kawasan-kawasan yang macam tu. Faham? Tapi direction sell dah. Allah, ini contoh direction dah sampai dah ni. Contoh. Ni dah sampai dah tempat GP dia. Sebab tu lah boleh cari sell. Nampak tak? Tapi Ustaz tak entry. Itu yang penting. Ustaz tak entry tu. Faham? Faham tak? Faham. Bagus. So contoh lah. Nanti yang dalam Ganas Pro Delegasi, apa yang Ustaz nak? Ustaz nak korang fokus untuk setiap zon yang Ustaz bagi tu. Contoh macam ni kan. Ni. Sekejap, mana dia? Ni, contoh macam ni. Mana dia? Ni contoh macam ni. Ustaz nak korang, bila korang dapat zon yang Ustaz bagi macam ni, kan? Ustaz nak korang pergi buka chart tu, korang cari sendiri. Break S ni. Walaupun Ustaz dah tunjuk dah kat mana, Ustaz tak nak. Ustaz nak korang cari juga. Supaya korang belajar benda tu. Faham tak? Faham? Ustaz tak nak korang semata-mata follow signal. Sebab sampai bila tu korang kata nak jadi FTT. Sekarang ni korang kata nak jadi FTT tau. Full time trader. Korang kata nak jadi full time trader. Tapi kalau korang nak jadi full time trader, korang tak faham reason. Macam mana korang nak jadi FTT? Tak boleh. Okay? Pecat majikan. Ramai pecat majikan. InsyaAllah tahun ni Minami bulan apa tak tahu. Lupa dah dia kata baru ni dia nak pecat majikan dah. Lagi beberapa bulan je. Okay? Faham Ustaz? Saya masuk signal. Kalau entry boleh cari sini. Bagus. Saya pecat dia sendiri. Jangan. Okay. So macam ni lah. Korang cari reason. Kalau loss pun tak apa. Sebab kita tahu reason. Ni contoh. Nampak S. Alamak. Nampak S. Break R. Nampak? Nampak tak? So pullback kita nak fokus buy. Sebab ada S break R. Itu maksud dia. So bila Ustaz dah bagi reason macam ni, korang jangan biarkan guys. Ni nampak nampak? R break S. Pullback kita nak buat apa? Pullback kita nak sell. Ni contoh. Nampak? Pullback kita sell. Ni US oil lah, bukan gold. Ini US oil. Ni. Okay, ni GCAP. Ni. Nampak ni. Dah siap tunjuk contoh gitu. Ni kalau korang tak belajar lagi, saya tak tahu lah. R, break S. Nampak? Oi, nampak tak oi? Okay, bagus. Nampak. So, nampak Ustaz dah tunjuk contoh itu, korang tengok. Okay, nampak R, break S. So, pullback, sell, suck. Okay. Okay, ni mana je? Ni. Ni pun. Ni. Terang dah tunjuk. S. Break R. Dah siap lukis. S. Break R. Pullback buat apa? Pullback buy. Okay. Pullback buy. So, pullback buy. Tu buy. Nampak tak? Mana lagi? Ada lagi banyak ni. S, break R. Kenapa tak buy kat S bawah ni? Ustaz, kenapa tak buy kat S bawah ni? Why bukan S bawah ni? Kenapa bukan S bawah ni? Kenapa? Cuba komen. S tu tak break apa-apa langsung. Tak nak. Kita nak yang big order. Ni, kita nak S ni. Yang break semua R. Pullback, buy. Faham tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Nampak? Ni pair lain. Ni. Sampai buy. Ni currency bukan gold. Ni currency. Ni nampak? Tunjuk S. Break R. Ni tadi
Tak ni U. Tu. S. Break R. Break R tu. Dah tunjuk U. S. Break R, break R, break R, break R. Faham tak? Datang. Baiklah. Stop. Okay. Siapa yang tak faham, sila komen. Tak faham. Ni EJ. Ada lagi. R. Break F, break S tu. R. Break S, break S, break S. Pull back. Sell. Stop. Pull back. Sell. Nampak? Target berapa? Target korang target lah 25 ke 30 pip ke. Kalau korang nak scalping ambil lah 15 pip. 15 pip kalau nak scalping boleh tak? Kalau 20 pip ke 30 pip pun okey. Okey. 10 pip apa tu? 20 pip cukup. 20 pip cukup guys. 20 pip cukup. So yang dalam apa? Yang dalam Ustaz punya ni satu lagi. Ni yang kita sell. Ni. Ni yang tadi Ustaz tunjuk korang ni. S beri R, betul? Pullback kita nak buat apa? Pullback kita nak buat apa? Pullback kita nak buat apa guys? Pullback nak buy, pecah. Pecah bos, pecah. Datang balik, kita buat apa? Nampak? Datang balik kita sell. Datang balik kita sell. Nampak? Jangan FM. Follow margin. Okay. So gunakan apa yang Ustaz dah bagi kat korang. Ustaz bukan bagi suka-suka, tapi Ustaz nak korang belajar. Faham tak? Okay, Ustaz nak korang belajar reason entry tu. Sebab Ustaz tak nak korang just suka nak follow signal, tak nak. Ustaz nak korang jadi FTT. Ustaz nak lahirkan lagi ramai trader yang boleh cari signal sendiri. Okay, jadi macam Minami tu boleh cari setup sendiri bos, full margin bos. Okay, so faham tak? Korang kena buat benda ni. So, Ustaz dah bagi lah. Ustaz dah bagi zone-zone semua siap. Kan? So korang gunakanlah benda ni sebaik-baiknya. Okay, korang gunakanlah. Ni contoh dah bagi dah, siap-siap. Ni dah bagi dah. R, break S. Tapi signal ni Ustaz bagi dekat pit ganas. Ni ada Ustaz bagi dekat pit ganas. Okay. Ustaz tolong explain break structure macam nak cut. Senang. Ni bagus, soalan yang bagus. Okay, contoh ni, contoh. Kalau XYZ ni. Guys, S, break R. Betul? Pullback kita nak buat apa? Kita nak buy. Tapi dia close breakout. Ni. Breakout. Katakan ni M5 ke, M15 ke. Contoh, ni M5 ke M15. Macam ni. Ni M5 atau M15. Structure ni, structure M5. Ni structure M5. Apa kita nak buat? SL kita, bawah ni dekat sini. SL kat sini. SL kat sini, buat apa? SL kat bawah ni. Terus terang saya cakap, korang follow je. Cut guys, cut. Tak apa. Terus terang cakap, jangan bermain dengan teknik harapan. Tak apa, nanti dia naik balik. Tak payah. Korang nak jadi FTT, korang jaga capital korang. Jaga capital. Faham tak? Ustaz dalam pondok, dalam pit ganas Golden Legacy, Ustaz tak takut dan tak malu suruh cut loss. Faham tak? Ustaz tak takut dan tak malu untuk tunjuk cut loss. Suruh cut loss sebab Ustaz nak jaga capital korang. Buat apa Ustaz nak suruh korang hold sampai SL? Kalau dah tahu benda tu akan pecah. Kenapa nak kena tunggu? Contoh lah. S, break R. Dah pecah ni. SL ada lagi 15 pip kat bawah. Daripada korang loss, katakan 2 USD. Lepas tu korang loss 10 USD. Mana korang nak? Tu. Sebab Ustaz tak entry. Itulah pening tu hari tu. Dia orang kata Ustaz tak entry. Ada seorang tu jam. Betul, jaga capital. Okay. Macam mana Ustaz tengok kawasan tu dah pecah? Dia close pecah. Ustaz scam. Tua Minami, tolonglah nasihat diorang tu. Aduh, pening tu. Kalau zone besar tapi sampai zone SL macam mana? Kalau zone besar tapi sampai zone SL macam tak faham. 1.50 USD. Kena masuk kelas counselling.
Tengok pecah tak pecah dekat M5 tadi. M1 pun boleh. Depends lah pada structure. Martingale layer. Martingale layer tu maksud dia macam ni. Ni penting kat ni. Sekejap. S. Sock. S. Break R. Break R. Okay. Ni S break R guys. Tapi S ni, shadow dia macam ni. Shadow, body dia macam ni. Sock. Body dia macam ni. Dia 15 pip. Apa korang nak buat? Zone ni besar ni. Besar ni zone. Support ni. So, martingale lah. Janganlah pergi entry seketul kat sini. Katakan korang entry lot 1 kan. Pergi letak 1.0 kat sini. Sampai kat sini, MC. Pom fly. Ustaz saya MC. Faham tak? Tak nak. Korang kena jadi bijak. Nak berjaya dalam forex bukan money management. Tak. Tapi risk management. Risk management. Macam mana nak handle risk? Ni contoh-contoh dia. Pakailah martingale layer. Okay. Meninggal tu lah. Tapi follow channel lain. Tu janganlah. Dah MC. Lepas tu, Ustaz saya MC. Hari tu ada sekali. Pik ganas profit semua TP. Semua TP guys. TP jauh-jauh. Tiba-tiba seorang tu, Ustaz saya MC. Ustaz jam lah. Semua dalam tu jam. Lepas tu semua tanya, aduh, kenapa MC? Semua profit. Semua orang TP. Ustaz kuat scam. Semua orang TP. Tapi Alkisah dia kenapa? Cuba Minami beritahu. Signal group lain. Aduh, jangan macam tu. Sabar. Kalau dekat Ustaz, apa? Kalau korang MC, Ustaz pun MC. Kalau korang lost, Ustaz pun lost. Okay? Budak tu cuba scam Ustaz. Tak apa. Tapi dalam tu semua positif. Bagus. Dalam tu tak apa. Dia orang lost ke profit, dia orang semua satu hati. Cover sama-sama. Zone ambil shadow ke body? Tak. Kita orang ambil punca breakout. Okay? So faham guys. And then risk management ni korang kena tahu guys. Sehari. Korang nak dapat berapa? Katakan korang nak sehari 100 USD. 100 USD. Okay, 100 USD. Katakan lah. Korang entry TP katakan korang ambil 20-25 pip 20 ke 25 pip. Contoh kan. 20 ke 25 pip. So korang janganlah. So maksudnya korang, kalau korang entry lot 0.2, korang perlukan 50 pip. Tak payah. Korang ambil 2 kali entry. 0.2 kali 2. So 2 kali entry 2 entry. Okay, maksudnya korang nak 100. Siapa yang kat sini dia nak sehari 100 USD? Siapa yang dekat sini dia nak sehari 100 USD je? Contoh sehari 100 USD je. So 100 USD contoh. Korang ambil lah. Contoh kan. Korang ambil satu setup tu 20-25 pip cukup. 25 pip kata. So kalau korang entry 0.2, lot ni lot 0.2 kali 25 pip kali 25 pip akan dapat berapa? Akan dapat 50 USD. Faham tak? So kalilah 2 setup. Trade lah sehari 2 setup cukup dapat dah 100. Faham tak? Dapat dah 100 USD. Faham? Saya tak kisah asal boleh grow. Tak boleh. Korang kena ada mindset. Kena tahu berapa korang nak. Sebab kalau tak, korang tak ada strategi untuk korang trading. Korang tak ada strategi. Modal nak ada 1k USD macam tu Ustaz. Boleh. Kena ada trading plan. Betul. Korang kena ada trading plan guys. 50 USD pun cukup. Depends. Ada orang macam Ustaz dulu. Mak, 30 USD sehari follow signal. Bersyukur gila. 30 USD sama dengan RM RM120. 120 kalau kali 20 hari trading, dapat berapa? Dapat berapa? Cuba tahu. Semua baru nak tekan kalkulator tu. RM2,400. Guys, RM2,400. Ada orang gaji dia 1,800 je. Faham tak? Ada orang gaji dia 1,800 je. Tapi dia trade dulu Ustaz.
target sehari 30 USD je. Bersyukur, sumpah bersyukur gila dulu 30 USD sehari. Faham tak? Depends lah. Ada orang dia nak sehari 50 USD. So kalau sehari 50 USD, kira lah berapa yang lot dia nak masuk. Faham tak? Korang tak payah fikir korang nak, Ustaz saya nak sehari 100 pip. Bos, percaya lah cakap Ustaz. 100 pip tak menjamin kekayaan dan kejayaan. Faham tak? 100 pip tak menjamin kekayaan dan kejayaan. Contoh lah. Dia trade macam ni tau. Katakan korang tunggu 100 pip. TP. Korang buy. Pergi 70 pip. Reverse. Faham tak? So tak payah. Korang dah tahu setup yang konsisten. Yang boleh bagi korang 25 ke 30 pip. Cukup. So, bila korang dah ada benda ni, setup yang konsisten yang boleh bagi korang 25 ke 30 pip, korang dah tahu benda ni boleh bagi korang 25 ke 30 pip. Korang fikirlah strategi apa yang korang nak gunakan. Faham tak? Strategi apa yang korang nak gunakan. Okay? Kalau Spurs couple 15 pip boleh berjaya tak? Boleh. Sumpah boleh. Tapi korang kena ada strategi lah. Bila contoh lah, setup tu konsisten 15 pip. 15 pip konsisten. Win ratio 8/10. Okay. 15 pip konsisten. Win ratio 8/10. Kalau kita entry sentiasa 0.1. 15 pip. Kita win. Berapa banyak? 15 USD kan? 15 USD kali 8. Berapa? 15 pip, 15 USD kali 8. So kita dah dapat 120 USD. Tapi bila kita loss 15 pip kali 2. 2 kali kan? Kita loss 2 kali. So 30 USD. Tolak 30 USD. Kita loss 2 kali. So kita still profit 90 USD. Siapa cakap tak boleh grow? Nampak? Faham tak? Ini semua daripada risk management. So korang kena nampak benda ni. Bila tak guna, kalau korang dah tahu setup, tak guna guys. Kalau korang dah tahu setup ni confirm pergi 15 pip. Tapi korang saya nak 100 pip. So tu tak boleh. Faham tak? Korang kena tahu apa target yang korang nak, berapa pip. Korang satu lagi. Okay. Korang kena ingat ayat Ustaz Kirakan cari banyak setup tak payah. 2 setup pun dah cukup lah sehari. 3 setup pun dah cukup sehari. Okey, contoh Contoh kan Ustaz bagi ni. Okey, tak. Korang kena faham ayat ni guys. Korang kena faham ayat ni. Trading is personal. Ni. Trading is personal. Faham tak? Trading is personal. Korang jangan tengok orang lain profit 100 pip. Orang lain profit 50 pip. Korang pun tak nak 20 pip ni. Faham tak? Tak boleh. Korang jangan contoh, Minami dia 100 pip. Korang nak tak 100 pip? Pergi tanya dia. Seminggu dia dapat berapa saya tak 100 pip? Contoh. Faham tak? Ni contoh. Faham? Jangan petik. Okay, itu contoh. So, korang kena tahu. Trading ni is personal. Personal. Okay? Faham guys? So korang kena tahu. Cara kira pip senang je. Pakai benda ni. Ni korang nampak ni. Ni. Pilih benda ni. Line ni. Korang letak ujung ni. Tarik. Tarik macam tu. Katakan daripada sini korang tarik sampai sini. Korang tengok ni. Line tengah ni. Tengah ni. Terus sampai tengah ni. Nampak? 4,700. Ni tengah-tengah ni. 4,700 tu 5,000. 5,000 point sama dengan 500 pip. Faham? Kita tak nak. Kita nak 20 pip je. Tu kita nak banyak ni. Faham tak? Kecil je. Kita nak sikit je. Faham tak? Ustaz prefer target USD or pips. Sama je. Kalau target pips dengan USD sama je. Kalau kita target 100 USD, kita dapat 2 setup. Cari lah. Paling jam. Kalau reverse boleh hold sampai 50 pip. Bila tengah profit 5-6 pip pun angkat. Tak ada kawan emosi. Itu masalah emosi tu. Serius. Emosi normal. Ustaz pun dulu macam tu. Okay.
Kalau contoh kan price tu floating 50 pip dulu lah. Ui boleh hold pahlawan bos. Tapi bila biru kan nak close. Lot 0.5 layer 10 kali 20 pip 100 USD betul? Betul. Sama dengan 100 buat 10 setak sehari. Ui janganlah 10 setak sehari. Syakurman janganlah 10 setak sehari. Jangan. Nak konsisten sehari ambil je 3 setak cukup. 3-4 setak cukup. Okay. Yang penting kita nak withdraw betul. Okay. Capital tak besar nak guna lot 2. Tak apa. Pakai je lah 0.02. Jangan ikut orang. Trading ni personal. Trading ni personal bos. Personal. Jangan ikut orang. Korang okay sekarang katakan lot Ustaz 0.79. Dulu korang tahu lot Ustaz berapa? Siapa yang dalam Pik Ganas. Dulu lot Ustaz 0.1 tak? Sama je macam korang. Bila capital kita grow, capital kita besar, kita bolehlah guna lot besar. Jangan capital kita contoh Ustaz, capital saya 50 USD. Saya entry 0.2. Ini not school. This is not school. Okay, ini not school. Not school. Market Asia sekali, market Europe sekali, market Euro 2 kali. Tempat saya tak ngam. Okay, boleh. Faham? Dua setup currency yang berbeza apa? Currency dia slow sikit, gold dia laju. Faham tak? So, korang kena nampak benda ni supaya korang tahu strategi korang nak bawa. Kalau 200 USD lot 2 macam mana? Itu janganlah. Itu jangan kita bincang kat sini. Asia tu apa? Asia tu apa? Belalang. Kapal terbang bos. Minggu depan kita main index. Kalau 20 USD okey tak? Maksudnya apa? Kalau 20 USD tu nak apa? Nak modal ke apa? Kalau modal 20 USD, okey, kita entry 0.02. Saya cara nak grow 50 USD, trade 0.05. Okey? Faham guys? Faham? 100 USD lot berapa sesuai? Kalau korang tanya Ustaz 0.1 sesuai ataupun maksimum 0.2. Ni maksimum ni. Okey? Faham? Faham guys? So jangan lupa yang dalam Ustaz punya Pix Ganas Golden Legacy, Ustaz nak orang buat homework. Okey, ini salah reason ni bila setup sampai minggu depan, bila Ustaz bagi watching area, Ustaz nak korang buat forward test macam mana korang dapat tak zone ni. Faham tak? Cari sebab korang kena ada mindset, aku bukan saja nak follow signal, aku nak tahu reason and aku nak belajar. Korang kena ada mindset tu. Aku nak tahu reason, aku nak belajar. Okey, dah masa nak follow signal, ubah mindset tu, aku nak belajar sekali. Barulah boleh jadi FTT. Faham tak? Okey. Lepas tu, jangan lupa buat homework. Okey. Faham? Faham tuan-tuan dan puan-puan? Road to FCT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. So, kalau siapa yang rasa apa? Ustaz, kiranya zone yang Ustaz bagi tu zone sell kan? Zone sell lah. Ya Allah. Okey. Full time training. Itu jangan. Okey. Kalau korang rasa kelas ni berbaloi, jangan lupa bagi feedback. Korang tag IG, Pix Ganas. Okey. Korang jangan lupa guys, bagi feedback dekat IG Pix Ganas. Korang share story. Sebab IG tu dah habuk. So Ustaz nak kena sapu habuk tu balik. And then, kalau feedback semua ngam, malam ni Ustaz download video ni, Ustaz upload dekat YouTube Pix Ganas. Okay? Ingat, dalam Pix Ganas Golden Legacy bukan grup signal semata-mata, tapi grup untuk melahirkan trader. Yang ada dalam tu, ubah mindset, bukan nak follow signal semata-mata. Okay? Ngam, Ustaz duduk Summerton ke? Macam mana dia tahu? Hanan ni, macam mana dia tahu Ustaz duduk Summerton? Okay? So, korang kena fokus. Okay? Fokus. Bukan nak follow signal, tapi nak jadi full time trader. So, belajar. Faham? Faham guys? Adakah korang faham?
boleh hantar homework kat email. Tak, yang VIP je hantar homework. Yang korang public korang buat sendiri. Okay? Faham guys? Fair ke tidak? Ingat, minggu depan kita fly sama-sama dalam Pitch Ganas Pro Delegasi. Korang follow per habis. Semua signal-signal Ustaz. Ustaz akan bagi korang signal-signal yang ada kualiti saja. Walaupun apa? Walaupun saya tak banyak, tapi follow rapat. Okay? Walaupun 3 setup je sehari, tapi Ustaz akan bagi korang signal yang kualiti saja. Jangan minta sehari 5-7 signal. Tak, Ustaz nak bagi korang yang signal yang insya-Allah 15-20 pik tu memang dapat. Macam tu. Okay? So guna korang punya tu satu gear. Gila tu. Bila kita ada 3 setup, 4 setup. 3 setup profit. Kau. Satu setup ni tak loss. MC bos. Jangan tu. Jaga money management tu. Jaga risk management korang. Jangan. Faham tak? Jaga risk management korang. Faham? Adakah semua faham? So, jangan lupa. Dalam Pitch Ganas Golden Legacy, make sure minggu depan follow per habis. Yang penting, minggu depan je korang jaga risk management korang. Minggu depan je. Okay? Minggu depan je jaga risk management korang. Minggu satu lagi tu korang tak nak jaga, ikut suka lah. Tapi minggu depan je korang kena jaga. Jaga betul-betul disiplin. Minggu depan je, tak lama. Seminggu je Ustaz suruh korang jaga. Okay? So, insyaAllah kita follow sama-sama. Kita fly sama-sama. Okay? Ustaz doakan semoga korang semua berjaya. Sukses. Jadi jutawan yang dermawan. Jadi berjaya. Dimewahkan rezeki. Dan menjadi anak yang baik. Menjadi jutawan, dermawan dunia dan akhirat. Okay? Okay guys. Itu saja daripada Ustaz hari ini. Bye-bye guys. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.